وبركاته. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات ونتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا ويسر علينا يا أكرم الأكرمين. أما بعد. Jadi insyaAllah untuk sesi yang kedua ini kita akan menyambung kembali bacaan tafsir kita bermula daripada ayat 33 tadi tu lah. 33 tadi kita berhenti pada hadis yang diriwayatkan oleh siapa tadi? Yang diriwayatkan daripada Imam Muslim tentang bagaimana Nabi SAW menceritakan yang mana Allah Ta'ala akan berikan suatu pemberian kepada umat Nabi ini, iaitu apa dia? Al-Mashriq wal-Maghrib, daripada timur ke barat. Maksudnya negara daripada timur ke barat itu dikuasai oleh siapa? Dikuasai oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pengkhabaran ini merupakan pengkhabaran yang kita sebutkan dengan i'jazul ilmi, iaitu mukjizat ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu ni tak berlaku lagi, tapi benda tu berlaku di kemudian masanya. Jadi insyaAllah kita sambung sikit pada Ustaz 157 tu. Sila bang baca. Sementara itu Imam Muslim berkata daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastakul lail wan nahar hatta ta'budal lata wal unsa. Hatta tu'badal lata wal unsa. Tidak bergeser waktu malam dan siang sehingga Lata dan Uzza disembah. Aku berkata, ya Rasulullah, aku mengira ketika Allah menurunkan waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dialah yang telah mengutuskan rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, bahawa ia telah sempurna. Beliau ini bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu min dhalika ma syaa Allah azza wa jalla, thumma yad'athu Allah rihan tayyibatan fayatawaffa kulla man kana fi qalbihi mithqalu min khardalin min imanin fayabqa man la khayra fihi fayarji'una ila dini abaihim. Sesungguhnya akan terjadi setelah itu apa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian Allah mengirim angin baik lalu mematikan setiap orang yang di hatinya terdapat iman meskipun hanya sebesar biji sawi, sehingga tinggallah orang-orang yang tidak memiliki kebaikan sama sekali lalu mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka. Okey, jadi daripada sini disebutkan la yadhhabul lailu wan naharu hatta tu'badal lata wal uzza. Tidaklah berpergian malam dan juga siang. Maksudnya sesuatu yang menyebabkan kerosakan atas muka bumi ini apabila Al-Lat dan juga Al-Uzza, berhala-berhala ataupun selain daripada Allah Ta'ala itu menjadi sembahan bagi manusia. Itu simbol kepada kerosakan. Kemudian Sayyidatina Aisyah aku berkata, wahai Rasulullah, aku mengira ketika Allah menurunkan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dengan maksud apa dia? Beliau bersabda, sesungguhnya akan terjadi setelah itu apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah mengirim angin baik lalu mematikan setiap orang yang di hatinya terdapat iman meskipun hanya sebesar biji sawi. Maksudnya yang mana bila mana berada dekat dengan kiamat, dekat dengan kerosakan, antara sebelum datangnya tanda-tanda asyratus sa'ah al-kubra, tanda-tanda
kehancuran kiamat yang besar, Allah Ta'ala akan mematikan orang-orang hak baik-baik ini, hak ada iman dalam diri dia, Allah Ta'ala matikan. Lalu mereka yang kembali kepada, sehingga tinggallah orang-orang yang tidak memiliki kebaikan sama sekali, lalu mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka. Sampai mereka suatu ketika kejahilan pun datang balik, Allah la ilaha illallah pun orang dah tak kenal. Masa tu tibalah suatu kehancuran. Okey. Kemudian ayat yang seterusnya Allah Ta'ala menyatakan apa dia? Pada ayat yang ke-34, Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Okey, siapa nak ajar? Ada nak ajar? Boleh. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi iaitu manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahawa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka Jahannam, lalu dibakarnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Okey, yang pertama sekali kita tengok pada kepala ayat. Kepala ayat 34 ini Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya bila Tuhan sebut macam ni, Tuhan nak bagi satu pengajaran kepada orang beriman. Apa pengajarannya? Sesungguhnya sebahagian besar, kebanyakan daripada orang-orang alim Yahudi. Alim ni tahu kebenaran. Orang yang alim di kalangan Yahudi dan rahib-rahib Nasrani yang tahu tentang kebenaran, benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil. Maksudnya tahu tetapi buat benda yang bercanggah dengan apa yang dia tahu, iaitu makan dengan cara yang batil. Berbeza dengan Rasul, Allah kata apa dia? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Kami turunkan Rasul itu dengan membawa ilmu yang benar dan tindakan yang benar berdasarkan kepada ilmu. Ini Rasul. Ilmu benar, tindakan benar. Tapi apa yang berlaku pada perangai rahib, yang ni pun kita sendiri, terutama saya yang bercakap ni, kena ambil pengajaran daripada ayat ni. Yang berlaku kepada alim-alim Yahudi, tahu benda benar, bertindak tidak selari dengan apa yang dia tahu. Ini pesanan ni pada diri saya dulu, kemudian kita sama-sama ambil ibrah bagi orang yang diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala, kan? Dan mereka menghalangi manusia daripada jalan Allah. Halang manusia, benda hak Tuhan kata haram, dia halanglah tu. Benda yang Tuhan halalkan, haramkan. Kemudian dan orang-orang yang menyimpan emas dan juga perak, yang tidak menafkahkannya, yakni tidak mengeluarkan zakat. Ni perangai zakat ni satu maksudnya sedekah ataupun zakat yang wajib. Dan bahagian-bahagian ni di antara perangai yang ada orang-orang Yahudi tahu tentang arahan daripada Allah Ta'ala tentang perlu wajib kamu keluarkan sebahagian harta kamu untuk beri kepada orang yang memerlukan, tapi tak buat. Jadi Allah Ta'ala sebut apa dia? Mereka yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka tentang siksa yang pedih. Macam mana siksa tu? Yang disebut azabun alim. Azabun alim tu ayat lepas pada tu yang menafsirkan apa azabun alim. Apa dia azab pedih? Azab pedih tu apa dia? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari dipanaskan dalam neraka Jahannam itu. Dipanaskan apa? Perak awak simpan tadi tu.
dengan emas yang awak simpan, dan Allah Ta'ala gelegakkan di dalam neraka Jahannam. Lalu dibakarnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka itu. Lalu dikata kena mikwah ni maksudnya ditekak, macam serika dipanggil mikwah, ditekak dengan emas-emas yang menggelegak, dan juga perak yang menggelegak pada dahi mereka, pada belakang mereka, dan juga pada punggung mereka. Inilah harta benda yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat daripada perbuatan simpanan itu. Ya, boleh sambung? Al-Suddi berkata, Al-Ahbar adalah sebutan bagi pendeta dari kalangan orang-orang Yahudi, dan Al-Ruhban adalah pendeta dari kalangan orang-orang Nasrani. Okay. Ahbar dengan ruhban ni sama je lah. Peranan dia punya peranannya iaitu orang alim lah. Ahbar gelaran bagi orang-orang Yahudi, dia panggil Al-Ahbar. Ruhban rahib. Rahib ni istilah bagi orang Nasrani. Ulama-ulama Nasrani ni panggil rahib-rahib. Kan? Macam contoh Al-Ahbar, macam siapa dia? Macam apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Saya lupa dah seorang nama sahabat Nabi, Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni ahbar minal Yahud, seorang padri, pendeta daripada Yahudi. Pendeta ni orang alim. Okay. Kemudian dan memang benar bahawa ahbar adalah orang-orang alim dari kalangan orang-orang Yahudi, seperti dalam firman Allah Taala, "Laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbaru an qawlihim al-ithma wa aklihim as-suhr." Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Jadi Allah Ta'ala sebut tentang dalam Al-Quran perkataan ahbar yang merujuk kepada orang Yahudi. Jadi Ibn Kathir didatangkan ayat daripada surah Al-Ma'idah itu merupakan syahid. Syahid ni point. Panggil apakah point yang saya mengatakan ahbar itu gelaran bagi orang Yahudi? Poinnya daripada mana? Daripada surah Al-Ma'idah ayat 63. Allah Ta'ala kata laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar. Ada alif lam kat depan. Pendeta itu, pendeta siapa? Pendeta Yahudi. Ahbar pendeta Yahudi. Okey. Kemudian dan ruhban pendeta adalah para ahli ibadah dari kalangan orang-orang Nasrani, sementara Al-Qissisun uskup adalah orang alim mereka. Okay, Allah Ta'ala sebut dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbana. Okay, saya baca dia punya terjemahan dia. Yang demikian itu kerana di antara mereka itu orang-orang Nasrani terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib. Okey, ruhban, rahib merujuk kepada ahli ibadah. Dia ahli ibadah di kalangan golongan-golongan Nasrani. Ruhban, pendeta. Adapun qissis adalah orang alim. Dalam Quran sebut dzalika bi anna minhum qissisina. Ustaz tu qissisun waw ataupun ya itu dipanggil jamak muzakkar salim. Tu tak kisahlah sebut qissisun ke qissisin ke, itu untuk ramai plural. Asal daripada perkataan qissis. Qissis ini orang alim di kalangan Nasrani. Ruhban ahli ibadah. Ruhban ahli ibadah, pendeta yang jenis suka latih diri dia ni. Latih diri dia, puasa dah, hindari sampai peringkat tak berkahwin pun ada. Dah biasa yang menjadi ruhban pendeta ni tak berkahwin. Tak berkahwin. Cumanya sampai peringkat tak berkahwin ada yang terjebak dengan zina. Tu cerita dia kan. Ada berlaku di kalangan pendeta-pendeta mereka. Sebab itu ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang mereka ini nak, orang panggil tabattul nak fokus pada ibadah sampai peringkat nak kasih diri mereka. Ada sahabat peringkat tu. Sahabat-sahabat Nabi kata kami nak fokus. Sebab ada sahabat Nabi ni dia fokus pada ibadah sampai isteri dia mari ngadu ke Nabi, wahai Rasulullah, sungguhnya si fulan bin si fulan ni orang soleh, orang baik, tapi aku tak puas hati dengan dia.
Malam-malam dia tak ada. Duduk masjid sama-sama dia kata, "Teh aku gini." Tak jam bini dia. Tak. Lalu Nabi pergi jumpa dengan dia, Nabi kata, "Wa inna li zawjatika 'alaika haqqan wa inna li baytika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan fa'ati kulli haqqin haqqah." Kamu dengan diri kamu ada hak yang kena kamu tunaikan. Dengan perut kamu ada hak yang kena kamu tunaikan. Dengan rumah kamu ada hak yang perlu kamu tunaikan. Dengan isteri kamu ada hak yang perlu kamu tunaikan. Maka berilah setiap hak itu akan hak mereka. Itu baru betul ikut sunnah aku. Kan? Kena bagi setiap hak pada yang tempat. Letakkan hak pada tempat. Okey. Kemudian dia kata, maksudnya suatu peringatan akan bahaya para ulama usul, iaitu orang alim yang mengajak kepada keburukan, dan para ahli ibadah yang salah jalan. Okey, maksudnya yakni maksud ayat tu tadi tu. Bukan maksud kesisi tu tadi tu. Maksud ayat ni tadi yang Allah Taala sebut pasal tentang apa dia? Inna kathiran minal ahbar war ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil. Jaga-jaga dengan ulama orang alim yang jahat. Saya bila sebut ayat ni, saya dulu orang takut sebenarnya. Tak, jaga-jaga dengan para ulama yang jahat. Tak, yang jahat perangai. Orang alim yang mengajak kepada keburukan. Ingat, ajak ni ada dua. Yang pertama ajak dengan mulut. Tak, yang kedua ajak dengan perbuatan. Tak, ajak dengan perbuatan. Ada benda-benda yang kena dengan perut kita, kita halalkan benda tu. Ada benda hak tak kena dengan perut kita, kita haramkan benda tu. Haram dan halal berpandukan pada kita, bukan berpandukan pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa a'yaz billahi min dzalik. Kemudian dia kata, dan para ahli ibadah. Dan para ahli ibadah yang salah jalan. Okey, sampai situ dulu. Ada dua golongan yang kita kena hati-hati. Yang pertama ulama yang jahat, yang kedua ahli ibadah yang sesat. Sebab itu dalam ada satu kata-kata ulama yang masyhur, dan benda ni boleh menjadi satu pegangan yang kuat pada kita. Ulama kata, man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa. Saya tulis sikit. Buat dulu sana. Tak apa. Saya bagi kefahaman. Okey, tak apa. Tak apa. Okey. Man tafaqqaha, kita boleh tulis sikit. Sesiapa yang bertafaqquh. Bertafaqquh maksudnya mendalami disiplin agama. Man tafaqqaha, sesiapa yang bertafaqquh mendalami disiplin agama. Walam yatasawwaf, tetapi tidak memiliki tasawuf. Tasawuf maksudnya kemurnian hati. Kemurnian hati. Faqad tafassaqa, maka dia akan jadi orang fasik. Orang fasik ni apa dia? Orang alim yang jahat tu tadi tu. Wa man tasawwafa, siapa yang mendalami ilmu tasawuf, yakni dia mementingkan tentang ibadah, pemurnian jiwa ni dipentingkan. Walam yatafaqqah, tapi dia tak minat mengaji, belajar ilmu ni tak minat. Nak mendalami disiplin ilmu yang perlu dia mendalami, dia tak minat, tetapi dia nak bertasawuf. Faqad tazandaqa, maka dia akan jadi zindik. Zindik ni terjerumus ke dalam kekufuran tanpa dia sedar. Dia jadi kafir tanpa dia sedar, ataupun jadi rosak tanpa dia sedar. Kan? Jadi ulama kata hati-hati dengan dua golongan. Yang pertama ulama yang ulama jahat. Yang kedua orang ahli ibadah, kuat ibadah, suka ibadah, tapi mengajinya tak ambuh. Lalah kena tipu dengan iblis. Saya pernah tengok Allah Ustaz, Allah Taala ni besar dah ni Ustaz. Saya nampak dalam mimpi saya. Sejak pada itulah saya tak berhenti tahajud. Tahajud 20 rakaat setiap malam. Tahajud dalam keadaan sesat. Ada ahli ibadah contoh, ahli ibadah yang tersesat. Okey, kemudian dia kata, seperti yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah, barang siapa di antara ulama kita yang rosak akhlaknya, maka mereka menyerupai orang-orang Yahudi. Dan barang siapa di antara para ahli ibadah kita yang rosak akhlaknya, maka mereka menyerupai orang-orang Nasrani. Dia kata barang siapa di antara ulama kita yang rosak akhlaknya, maka menyerupai orang Yahudi.
Macam mana nampak Sufyan bin Uyainah punya kata-kata? Ni cantik tak? Dia kata apa dia? Ulama yang rosak akhlak, ulama yang tahu kebenaran tapi menyimpang. Ulama yang tahu kebenaran tapi menyimpang. Contoh dia ajar dia kata begini, tak, bulan puasa hak mana baru-baru kahwin tu sebagai contoh kan. Baru-baru kahwin tu, tak, kalau awak membatalkan puasa sebagai contoh. Dia kata nak batal puasa saja-saja tak boleh. Tak. Jadi tak apalah, kita pergilah musafir ke tempat lain buat kerja dulu. Lepas tu selit selalu niat nak buka puasa. Contoh. Alim ke tak alim? Alim. Nah, tapi berhelah dengan Allah Ta'ala. Ada 40 ekor kambing contoh, kena zakat. Nak genak 354 hari, sebelum genak buat apa? Ambil hadiah tu, hadiah ke bini seekor. Contoh. Tinggal 39 ekor. Jadi tak kena dah zakat, kurang seekor kan. Lepas tu bini dia balik. Jadi cuba pula nisab baru contoh kan. Ini semua di antara contoh-contoh orang yang nak berhalah dengan Allah. Jadi Sufyan ni ulama dengan ahli ibadah kadang-kadang dia bersekali, kadang-kadang dia berpisah. Ada masa dia bersekali, ada masa ulama merujuk kepada tadi orang yang alim dengan huda, petunjuk kan. Kita sebut tadi Rasul dibawa dua benda. Walladzi arsala rasulahu bil huda, iaitu membawa ilmu, pengetahuan. Tahu-tahu ni tak bertindak lagi. Dinul haq dengan maksud perilaku berasaskan kepada ilmu. Ada orang alim, dia tahu benda tu. Macam Yahudi tahu tak benda tu? Dia tahu, dia tak sembah berhala. Yahudi tengok orang, kita dah sebut, tengok orang telanjang bogel tu, tahu dia suka, dia kata ni semua geng-geng bodoh lah dia kata ni. Tak, benda dah buat kerja macam ni. Dan kebanyakan Yahudi adalah imigran. Kalau kita baca dalam sirah, di antara Syekh Sallabi ada memasukkan buat kajian tentang sirah. Yahudi kebanyakan juga imigran yang datang keturunannya ratus tahun dahulu ke bumi Madinatul Munawwarah. Sebab apa datang? Sebab dalam kitab mereka bagi tahu Rasul akhir zaman akan ada di Jaziratul Arab. Kan? Ada dah ilmu ada, tapi tidak ada amal ibadahnya tak ada. Jadi tidak jadi, dia ada ilmu tapi tak jadi orang soleh juga. Ada ahli ibadah suka ibadah, tapi ibadah dalam keadaan tak ada ilmu. Jahil lah, beribadah dalam keadaan jahil. Bila buat ibadah dalam keadaan jahil, itu yang menyebabkan boleh jadi sesat. Jadi Sufyan bin Uyainah kata, barang siapa di antara ulama ni orang alim, kita yang rosak akhlaknya, alim tapi dari segi perlakuan tak serupa macam hak dia tahu. Wal'iyadzubillahi min zalik. Nas'alullah salama wal afiyah. Maka mereka menyerupai orang Yahudi. Dan barang siapa di antara para ahli ibadah, suka buat ibadah, yang rosak akhlaknya, maksudnya akhlaknya rosak, tak, perilakunya tu sendiri rosak. Ibadah buat tapi ibadah dalam keadaan rosak sebab tak ada ilmu kan. Maka mereka menyerupai orang Nasrani. Sebab tu dalam Quran ulama mufassir kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta Allah Taala kan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkan kami jalan yang lurus, iaitu jalan yang tidak dirintis, dilalui oleh golongan al-maghdubi alaihim, oleh orang yang celaka, yang dimurkai oleh Allah, dan orang yang sesat. Orang yang dimurkai oleh Allah kata para ulama adalah Yahudi, ataupun orang yang mengikut perangai Yahudi, ada ilmu tetapi tak bertindak mengikut ilmu dia. Yang kedua, golongan-golongan Nasrani, sesat buat benda dalam keadaan tak ada ilmu. Buat benda dalam keadaan tidak ada ilmu. Ini di antara benda yang dicela. Okey, kemudian dia kata seterusnya dalam hadis saya disebutkan tartabun nasana man kana qablakum hifwal qudzati bil qudzati. Okey. Qudzati bil qudzati. Okey. Kalian benar-benar akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian, seperti apa adanya, serupa atau persis. Para sahabat bertanya, Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW menjawab, lantas siapa lagi? Dalam satu riwayat disebutkan orang-orang Persia dan Romawi. Rasulullah SAW menjawab, siapa lagi orangnya kalau bukan mereka? Okay.
Jadi ini adalah peringatan bagi kita untuk tidak bertasyabuh, menyerupai dengan mereka baik dalam ucapan atau perbuatan. Jadi kamu akan mengikuti cara mereka, khudzati bil khudzati, seolah-olah macam khutwah bil khutwah, satu langkah ke satu langkah. Sama ada dalam cara muamalah kamu, cara kehidupan kamu, cara berekonomi kamu, cara kamu menjaga keluarga kamu, satu step. Kalau sekiranya kamu jauh daripada hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tashabbuh, tashabbuh ni maksudnya Nabi sebut dalam satu hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, sesiapa yang mengikut satu kaum maka dia adalah daripada kaum tersebut. Tapi tashabbuh ni kena tengok. Tashabbuh, ada tashabbuh yang tidak haram, ada tashabbuh yang haram. Contoh orang Yahudi pakai seluar, takkan kita tak mahu pakai seluar kan? Jadi tu tashabbuh yang tidak haram. Tashabbuh yang haram apa dia? Tashabbuh daripada segi riba, berinteraksi dengan riba sebagai contoh. Itu ada tashabbuh yang haram. Tashabbuh apa lagi? Menganggap ruhban, padri itu sebagai pemberi manfaat dan juga mudarat. Boleh pula ubah kuasa Tuhan. Itu di antara tashabbuh yang tidak dibenarkan. Adapun orang mukmin ketika mana bertawassul, dia tidak meletakkan manfaat dan mudarat kepada orang yang ditawassulkan. Kalau awak tawassul, awak ingat orang yang awak tawassul tu boleh beri manfaat dan mudarat, awak ikutlah macam perangai Yahudi dan juga Nasrani. Jadi di situ beza antara golongan Yahudi dan juga orang mukmin. Nabi kata, kamu akan datang, akan ada orang akan ikut sebiji. Ni di antara yang akan berlaku. Kemudian dia kata, Allah berfirman, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna 'an sabilillah. Benar-benar mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Hal itu kerana mereka memakan harta dunia dengan mengorbankan agama dan dengan sarana jabatan mereka. Seperti halnya para orang Yahudi pada zaman jahiliyah, di mana mereka mempunyai kedudukan di masyarakat dan mendapat pajak serta sumbangan dari rakyat. Ketika Rasulullah SAW diutus, mereka tetap dalam kesesatan dan kekafiran kerana tidak mahu kehilangan jabatan mereka. Maka Allah SWT menghapus ketamakan mereka dengan cahaya kenabian dan menggantinya dengan kehinaan dan kerendahan, serta mereka akan mendapat amarah dan murka dari Allah. Jadi benda yang kita sebut tadi itulah golongan-golongan Yahudi jahiliyah. Macam mana sikap mereka? Sikap mereka ini mengambil kesempatan. Sebelum Nabi mari, duk jaga juga nama Nabi, cerita juga Nabi sebut ini, Nabi sebut. Dan orang Yahudi ni cukup dimuliakan oleh orang Arab. Orang Arab memuliakan orang Yahudi sebab mereka mengatakan Yahudi adalah ahlul kitab. Ahli kitab ni orang yang bergelumar dengan ilmu, pengetahuannya ada. Jadi memang orang Yahudi ni banyak dimuliakan, dibantu dan sebagainya, diberi dengan macam-macam kemudahan bagi mereka. Tetapi dalam masa yang sama mereka apa dia? Bila datangnya Nabi hak sebenar, masa tu apa dia? Sudahlah. Banyak benda yang kita tak boleh, benda kita tak boleh nak, banyak benda kita tak boleh nak buat. Jadi ini di antara benda yang disebutkan dalam kemudian dia kata firman-Nya wa yasudduna, firman-Nya wa yasudduna 'an sabilillah, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Yakni di samping memakan makanan yang haram, mereka juga menghalangi manusia dari mengikuti kebenaran, mencampur kebenaran dengan kebatilan dan berpura-pura di hadapan para pengikut mereka sebagai orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, padahal perbuatan mereka tidak seperti apa yang mereka teriakkan. Mereka adalah para penyeru yang mengajak ke dalam api neraka dan di hari kiamat tidak akan mendapat pertolongan. Kalau kita tengok daripada la ya'kuluna amwalan nas, tafsiran bawah ini merupakan tafsiran daripada Ibnu Kathir.
Ini semua daripada Ibnu Kathir. La yaquluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Itu semua penafsiran daripada Ibnu Kathir. Kemudian lepas pada tu baru Imam Ibn Kathir didatangkan metod, iaitu didatangkan sokongan tafsiran dia ini berdasarkan daripada hadis Nabi, berdasarkan daripada kata-kata para sahabat ataupun kata-kata para tabi'in. Yang ni dia cerita dulu apa yang dimaksudkan dengan wa yasudduna an sabilillah, apa yang dimaksudkan dengan walladina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Jadi dia nak beritahunya perangai ruhban pada ketika tu ada beberapa sifat. Ya'kuluna amwalan nas bil batil. Hak ni hak pertama. Yang kedua, wa yasudduna an sabilillah, menghalang gerakan orang nak menyampaikan agama Allah. Yang ketiga, apa dia? Orang panggil menyimpan emas dan juga perak tanpa menginfakkannya. Ini perangai yang ada pada golongan Yahudi ahbar-ahbar ni. Okey. Kemudian firman-Nya dia kata walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Dia kata dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, mereka adalah jenis ketiga dari golongan orang-orang yang dipandang oleh masyarakat, iaitu tokoh masyarakat, di mana masyarakat akan membutuhkan para ulama, para ahli ibadah dan orang-orang kaya. Jika tiga kelompok manusia ini rosak, maka rosaklah keadaan masyarakat seperti yang dikatakan oleh Ibnu Al-Mubarak. Allah Rabbi. Jadi kata Al-Imam Ibn Mubarak, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir, dia kata ada tiga benda yang menyebabkan masyarakat rosak. Yang pertama, ahli ibadah, orang-orang yang suka buat ibadah dalam keadaan jahil. Dia buat ibadah sebab bila dia buat ibadah, orang akan jadikan dia sebagai panutan, ikutan. Tapi bila dia buat ibadah dalam keadaan jahil, dia merosakkan orang lain. Bukan dia seorang yang tergelincir, akan ada ribuan orang yang tergelincir duduk di belakang dia. Yang kedua, orang-orang kaya yang mendapat yang menjalankan kebatilan, sebab dia juga menjadi panutan masyarakat yang fakir, yang miskin, memerlukan kepada orang-orang yang kaya. Jadi bila orang kaya tadi, dia boleh menggunakan orang-orang miskin pada benda-benda yang batil. Yang ketiga, para ulama usul, orang alim menjadi panutan bagi orang yang nak ikut. Tapi kalau orang alim juga berperangai jahat, maka siapa lagi tempat untuk masyarakat itu bergantung. Wal'iyaz billahi min dzalik, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Yang kedua, maksud yaknizuna. Kanzun ni maksudnya simpan, tanam. Asal maksudnya macam tu. Tapi adakah yang dimaksudkan dengan tanam dalam tanah macam tu? Tak. Maksud simpan ni simpan tanpa mengeluarkan zakat. Itu maksudnya. Okey. Kemudian dia kata wahal afsadad dina illa al-muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Okey. Dan agama itu tidaklah menjadi rosak melainkan kerana perbuatan para raja, ulama, bejat dan para pendeta. Allah Rabbi. Jadi kata Abdullah bin Mubarak, tiga golongan. Wahal afsadad dina illa al-muluku wal ahbaru wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Tiga golongan, kita ingat ni, inilah kesimpulan. Tiga golongan yang akan merosakkan dunia. Raja di sini merujuk kepada orang-orang kaya ataupun orang-orang yang memiliki jawatan tertinggi yang ada pengaruh, yang tidak ada, yang jauh daripada agama Allah. Yang kedua, ahbar rusu. Ahbar rusu iaitu siapa dia? Ahbar, orang-orang alim, orang-orang alim yang jahat. Dan yang ketiga, ruhban, ahli ibadah yang sesat. Okey. Kemudian ni kata, sedangkan yang dimaksud dengan al-kanzu, harta yang ditimbun, Imam Malik berkata dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, adalah harta yang zakatnya tidak ditunaikan. Maksud timbun di sini, tanam harta, bukan tanam zahir. Harta yang ditanam adalah harta yang tidak dizakatkan, disimpan tanpa dizakatkan. Emas, ada lebih 85 gram emas, dah berlalu satu haul, 454 hari, tak dikeluarkan 2.5%. Perak, ada 500 gram perak, dah berlalu 454 hari haul daripada simpanan, tak dikeluarkan zakat. 500 lebih kan. Begitu juga dengan zakat hilyah, zakat perhiasan. Kalau perhiasan uruf,
Kalau kat Pahang ni had dia tak lebih 500 gram. Tak tahulah kok had. Maksudnya kalau orang pakai emas dia tu lebih daripada 500 gram, kaya benar lah dia. Dah 500 gram emas sampai peringkat dah lebih daripada 454 hari tak dizakatkan. Maksud itu panggil kanz, menyimpan tanpa dikeluarkan zakat itulah. Okey. Kemudian Haji Sauri dan yang lainnya berkata dari Al-Thawri, namanya Sufyan Al-Thawri. Sufyan ada dua orang, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Al-Thawri. Kedua-duanya kibarut tabi'in. Okey. Kemudian mengatakan dari Umayyah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, yang berkata harta yang sudah dikeluarkan zakatnya maka tidak termasuk al-kanz meskipun berada di bawah lapisan di bumi yang ketujuh, sedangkan harta yang terlihat dan belum dikeluarkan zakatnya maka harta tersebut termasuk al-kanz. Jadi al-kanz di sini ada dua definisi. Yang pertama, kanzuz zahab bermaksud tanam emas. Dari segi literalnya macam tu, dari segi bahasa harta yang ditanam di bawah tanah, maksudnya kanz lah dari segi bahasa Arab ni. Tapi di sini datang Sufyan Al-Thawri membawa satu riwayat daripada Abdullah bin Umar mendatangkan dengan definisi syarak, definisi agama. Apakah yang dimaksud dengan kanzul zahab, simpan emas, tanam emas tu apa tanam? Tanam di sini dengan makna orang hak tak keluar zakat. Kalau dia keluar zakat, dia tanam sampai ke keruk bumi pun, maka orang ni dikira tidak kanz, tidak mengadakan kanz. Sebab kanzul ni pada bahasa dia dipahami tanam emas, tanam perak. Kalau orang kata oh itu tak boleh tanam, boleh lah, boleh tipsi lah. Jadi ada orang dia faham secara makna bahasa. Kalau budak peti besi tak apa, tak dikira termasuk dalam ayat ni. Awak tanam dalam keruk bumi pun, awak buat atas peti besi pun, kalau awak tak keluar zakat termasuk dalam kategori walladina yaknizuna adz-dzahaba. Orang yang tanam sampai ke keruk bumi pun tak, 7 lapis keruk bumi, tapi kalau dia keluar zakat dia tak termasuk dalam walladina yaknizuna adz-dzahaba. Ni tafsiran ini dibawa oleh siapa? Dibawa oleh Abdullah bin Umar. Nampak Ibnu Katsir datangkan periwayatan daripada hadis, daripada asar. Ibnu Umar kata kanz di sini dengan maksud tak keluar zakat. Tu tafsiran daripada ulama. Okey, kemudian dia kata hal ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Jabir dan Abu Hurairah secara mauquf dan marfu'. Okey, mauquf maksudnya apa dia? Hal ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Jari dan Abu Hurairah secara mauquf dan juga marfu'. Mauquf maksudnya hadis pengkhabaran itu datang daripada mulut para sahabat tanpa disandarkan kepada Rasulullah. Berkatalah Abu Hurairah. Perkataan tu siapa cakap? Abu Hurairah sendiri kata. Kata para ulama, al-mauquf lahu hukmul marfu'. Bagi hadis mauquf ini hukumnya macam hukum disandarkan pada Nabi. Sebab apa? Sahabat tidak akan berkata melainkan perkara tersebut adalah perkara yang Nabi SAW benarkan. Sebab kebenaran para sahabat ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang yang bersama dengannya itu tegas terhadap kekufuran dan berkasih sayang antara mereka. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ansari alladhina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang terawal memeluk Islam di kalangan muhajirin dan juga ansar, Allah Ta'ala redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Maksudnya adalah ni kepercayaan terhadap diri mereka tu Tuhan rekod dalam Al-Quran. Jadi perkataan, kalau contohnya Ibnu Abbas sebut gini, dia tak sebut Nabi. Perkataan dia tu mewakili perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mauquf lahu hukmul marfu'. Mauquf ini memiliki hukum seperti mana hadis marfu'. Marfu' ini berkatalah Ibnu Abbas, aku mendengar Nabi berkata. Bila sandar ke Nabi itu jadi dipanggil marfu', diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marfu' perkataan yang diungkapkan oleh Nabi, mauquf perkataan yang diungkapkan oleh para sahabat. Okey. Kemudian jadi dia kata benda ni sabit tentang maksud kanzul zahab ni dengan maksud orang tak keluar zakat, sabit daripada perkataan sahabat dan juga perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dia nak beritahu. Okey, kemudian dia kata
Berkaitan dengan hal ini, Umar bin Al-Khattab berkata, harta yang telah dikeluarkan zakatnya maka tidak termasuk al-kanz, meskipun terpendam dalam tanah, dan harta yang zakatnya tidak ditunaikan. Maka harta tersebut termasuk al-kanz, di mana pemiliknya ada disetrika. Saya sebut setrika, dia ada dari punya. Disetrika. Dengan api, meskipun harta itu berada di muka bumi. Maksudnya gitu. Mikwah ni maksudnya tekak dengan besi yang panas, perak dan juga emas yang menggelekak. Okay. Kemudian dia kata, Al-Bukhari meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Khalid bin Aslam, ia berkata, kami keluar bersama Abdullah bin Umar, lalu ia berkata, ini adalah sebelum diturunkannya perintah zakat. Lalu ketika perintah zakat diturunkan, Allah menjadikannya sebagai pembersih harta. Begitu juga dengan apa yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz dan Harb bin Malik. Ayat tersebut telah dinasakh, dihapus oleh firman Allah, khudh min amwalihim sadaqah, ambillah zakat dari sebagian harta-harta mereka. Okey, di sini timbul satu iskal ni permasalahan. Ayat yang pertama disebutkan walladzina yaknizuna adh-dhahab. Allah Taala mencela orang yang simpan hartanya tanpa mengeluarkan bayaran kepada fakir miskin. Zakatlah kan. Kemudian ada orang kata ayat ni sebelum turun ayat zakat. Dah apa beza ayat zakat dengan ayat walladzina yaknizuna adh-dhahab? Sebab dua-dua je kena keluar harta dah. Betul tak? Walladzina yaknizuna adh-dhahab ni, dia kata, ulama kata ayat ini turun sebelum turun ayat zakat. Yalah, kalau ayat zakat turun pun apa masalah ni? Zakat juga mengambil harta daripada orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Ancaman ni Allah Taala berikan kepada orang yang tak mengeluarkan sebahagian hartanya untuk diberikan kepada orang miskin. Maksudnya macam sama je lah. Dua-dua ayatnya macam sama daripada segi makna. Maksudnya sebelum turun ayat zakat pun seolah-olah dah kena zakat lah. Itu maksudnya sebelum turun ayat zakat dah kena zakat lah. Sebab Allah Ta'ala tempelak orang-orang yang tak mengeluarkan sebahagian harta mereka. Dah apa peranan turun ayat zakat? Turun ayat zakat peranannya mentakhsis, mengkhususkan lagi. Mengkhususkan siapakah asnaf zakat, berapakah nisab zakat. Itu peranan zakat. Sebelum tu secara umum sahaja. Umum. Dah tengok orang susah, awaklah kena bantu, umum. Tapi datangnya ayat zakat, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan min Allah. Dia ada asnaf dia punya zakat ni. Lepas tu rubu'ul usyur, keluar berapa peratus? 2.5% daripada zakat. Ada dia punya, setiap daripada 500 dirham diambil 5 dirham. Dah ada secara spesifik. Jadi itu beza antara ayat zakat dengan ayat zakat mula-mula dulu. Walladzina yaknizuna adh-dhahab tu zakat juga, tapi umum. Tidak didetailkan. Turun ayat zakat ini dia mengkhususkan lagi apa yang ada pada walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Okey. Seterusnya dia kata Sa'id bin Muhammad bin Ziyad berkata dari Abi Umamah bahawa ia berkata, hiasan pedang termasuk al-kanz. Aku tidak mengatakan kepadamu kecuali apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Contohnya macam ni dah. Ini pun di antara ciri-ciri mauquf. Sa'id mengatakan apa dia? Sa'id mengatakan hiasan yang ada pada pedang termasuk dalam kanz. Maksudnya kalau banyak kena keluarkan zakat. Macam hiasan, macam harta hiasan, kalau disebut, kalau uruf kita dekat Pahang ni digezetkan oleh majlis fatwa lebih daripada 500 gram perhiasan. Kalau lebih tempoh 454 hari, 454 hari iaitu 1 tahun qamariyah, contohnya 510 gram duduk pada perhiasan kan? Maka kena zakat. Nanti yang tu dengan Ustaz Wih lah nak detail tentang zakat. Kita sebut sepintas ini je lah. Jadi Sa'id bin Muhammad bin Ziyad dia kata Abu Umamah Al-Bahili, nama sahabat ni Abu Umamah Al-Bahili. Dia kata pada perhiasan pedang kena zakat. Jadi kata aku benda aku kabur ni benda daripada Nabi. Dia kata perkataan tu perkataan dia, tapi dia kata aku tak bohong. Benda yang aku cakap ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Okey. Firman-Nya yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Maksudnya pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka. Lambung mana lambung? Lambung kanan, lambung kiri. Ni lambung rusuk lah, rusuk. Punggung belah belakang lah. Okey. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Yakni dikatakan kepada mereka perkataan ini sebagai cercaan dan penghinaan terhadap mereka, seperti dalam firman-Nya, thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim dhuq innaka antal 'azizul karim. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang amat panas. Rasakanlah sesungguhnya kamu orang yang perkasa dan mulia. Dia kata zuq innaka antal azizul karim. Satu berlian daripada Allah. Rasalah, bukan hebat tu. Hebat atas muka bumi, rasa. Cubalah halang. Pada hari itu Allah Ta'ala bertindak sebagai Al-Jabbar. Al-Jabbar yang maha bongkar, yang memaksa. Sifat Al-Jabbar terzahir pada hari kiamat. Hak mana hebat-hebat sangat, rasa. Panggillah geng-geng mu kalau nak halang. Rasa tu. Zuq innaka antal azizul karim. Okey. Kemudian dia kata 162, yakni ini adalah sebagai balasan atas perbuatan tersebut dari ilah yang kamu dibutuhkan. Untuk itu dikatakan bahawa siapa yang mencintai sesuatu dan lebih mengutamakannya daripada taat kepada Allah, nescaya dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Dan manakala mereka itu lebih mengutamakan pengumpulan harta daripada keridhaan Allah, maka mereka disiksa dengan harta tersebut. Sebagaimana Abu Lahab, semoga laknat Allah selalu menyertainya, dia selalu memusuhi Rasulullah SAW, sementara sang isteri membantunya, maka pada hari kiamat perempuan tersebut akan menjadi siksa baginya, di mana di lehernya terdapat tali dari sabun, yakni ia mengumpulkan kayu-kayu neraka lalu dilemparkan kepada suaminya. Ini semua agar siksa tersebut akan terasa lebih menyakitkan jika datang dari orang yang membantunya di dunia. Sebagaimana hal dengan harta-harta ini, manakala lebih disukai oleh pemiliknya, maka harta tersebut akan lebih membahayakannya di akhirat. Ia akan dibakar, dipanaskan di atas harta-harta itu di dalam neraka dengan panas dan tidak terbayang dahsyatnya. Dahi, lambung dan punggung mereka disetrika. Wallahu a'lam. Jadi pengarang kita sebut apa dia? Benda yang membantu kamu di dunia untuk kamu lari daripada Allah Ta'ala, kamu terpesong daripada Allah, benda itulah yang akan membantu kamu untuk menyakitkan diri kamu di akhirat. Harta yang kamu kumpul, yang kamu simpan, kamu tidak zakatkan, harta itu yang sokkan diri kamu. Sebab itu tuan-tuan, antara perkara yang boleh memadamkan kemarahan Allah adalah sedekah. Adalah sedekah, kan? Ini pesan pada diri saya sendiri dah. Sebab apa? Kita ni kekurangan banyak, dan sedekah ini menjadi alat juga untuk kita bertawassul, memohon pada Allah Ta'ala. Kalau kita ada apa-apa hajat, kita boleh sedekah. Sedekah niat kerana Allah. Ya Allah, terimalah amalanku, permudahlah urusan aku. Dan kita boleh tengok kebanyakan orang yang suka sedekah ini memang banyak urusannya atas muka bumi sendiri, Allah Ta'ala permudahkan urusannya. Apatah lagi di akhirat. Kat atas muka bumi pun Tuhan tunjuk dah ciri-ciri Tuhan mudah urusannya. Di akhirat kelak lagilah menjadi asbab untuk dia bersedekah. Sebab tu kalau kita tengok dalam banyak-banyak amalan yang orang pilih, kalau dia dihidupkan balik, apa dia nak buat? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Kenapa? Orang bila mana dia nak buat satu benda, mesti dia tengok benda tu paling menguntungkan dia. Tak orang nega, mana dia nak rugi, mesti orang nak untung nega, kan? Jadi benda perniagaan yang paling menguntungkan dia di akhirat kelak, dia nampak tak ada sedekah. Sebab benda yang paling cepat, yang paling banyak keuntungan yang dia boleh buat, yang ini memadamkan kemarahan Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala kan. Jadi ini di antara benda yang ditekankan dalam ayat ni. Jadi begitulah dengan Abu Lahab, bini dia duduk bantu dia sebelum ni. Lalah dekat akhirat bini dia lempar kayak api je. Dalam keadaan kena bakar sambil kena buat kerja dalam neraka. Okey, kemudian ambil sikit lagi. Dia kata Al-Imam Abu Ja'far bin Jarir berkata dari sahabat bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man taraka ba'dahu kanzan muthilla lahu yawmal qiyamati syuja'an aqra'a lahu zabibatan liyatba'uhu wa yaqulu waylaka ma anta fayaqulu ana كنزك الذي تركته بعد ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيخضمها ثم يتبعها سائر جسده. Barang siapa yang mewariskan al-kanz, harta yang tidak dizakati, maka pada hari kiamat harta tersebut akan berbentuk sesosok makhluk buas yang bertaring yang akan terus mengikutinya. Syuja'an aqra', sebagai ulama kata syuja' ni ular besar. Syuja' aqra', ular besar yang bertaring. Kemudian dia kata yang akan mengikutinya, kemudian yang akan terus mengikutinya. Orang tersebut berkata kepadanya, "Celaka kamu, siapa kamu?" Ia menjawab, "Aku adalah al-kanz yang kamu tinggalkan." Ia terus mengikutinya hingga melahap dan memunyahkan orang tersebut lalu diikuti seluruh badannya. Jadi Al-Imam Ibn Kathir dia memetik riwayat daripada Abu Ja'far bin Jarir. Siapakah Abu Ja'far bin Jarir? Pengarang kepada tafsir At-Tabari. Sebab tu antara rujukan utama juga Al-Imam Ibn Kathir adalah tafsir At-Tabari. Abu Ja'far bin Jarir berkata, yakni Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari meriwayatkan hadis daripada Thauban. Dia ambil hadis ni daripada jalur Thauban radhiyallahu, bukan dia ambil direct. Maksudnya jalur periwayatan hadis itu sampailah kepada Sayyiduna Thauban. Thauban kata apa dia? Siapa hak tinggal harta tanpa dizakatkan, esok akan ada satu binatang yang cukup besar bertaring dan menggerunkan menyerang dia. Bila datang menyerang, kita kata pada dia, wal'iyazullah, kan kita lah orang hak tak bayar zakat. Wailah, celaka mewah sekarang buat dah. Aku ni hartamu hak mu tinggal dia. Harta yang mu tinggal dulu tanpa kamu zakatkan. Kemudian dia kata hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dari hadis Yazid dari Sa'id. Sebuah hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari riwayat Abi Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abi Hurairah. Okay, jadi ada hadis daripada Abu Zinad, daripada Al-A'raj, daripada Abu Hurairah. Maksudnya cerita tentang Syuja'ul Aqra' ni hadisnya sahih. Hadisnya sahih ada dalam Sahihain, termasuk dalam Sahih Ibn Hibban. Tentang orang bukan sahaja dituang dengan apa? Bukan sahaja dituang dengan apa dia, perak dan juga emas tadi. Kemudian menjelma pula jadi Syuja'ul Al-Aqra' yang akan serang. Ini di antara azab-azab yang macam-macam variasi yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang tak keluar zakat. Okay, kita ambil sikit lagi daripada surat ni. Kemudian dan disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Suhaib bin Abi Salih dari ayahnya dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin la yu'addi zakat malihi illa ju'ila lahu yawm al-qiyamah safaihu min narin fayukwa biha janbuhu wa jabhatuhu wa dhahruhu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanatin hatta yuqda baina al-'ibad thumma yura sabiluhu imma ila al-jannati wa imma ila an-nar." Tidak seorang pun yang tidak mengeluarkan zakat hartanya kecuali pada hari kiamat dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api lalu disetrikakan pada lambung, dahi dan punggungnya, iaitu pada hari yang ukurannya sama dengan 50,000 tahun,
hingga diputuskanlah urusan para hamba lalu diperlihatkan kepadanya jalannya, apakah ke syurga atau ke neraka. Okey, jadi berkait dengan zakat ni banyak sungguhlah Nabi sebut dalam hadis nak zakat. Zakat ni satu benda yang besar lah, ataupun menginfakkan harta kepada orang yang memerlukan. Sebab dalam hak kita tu ada bahagian yang Allah Ta'ala suruh keluarkan kepada orang-orang yang memerlukan. Dan zakat ni siapa yang skip ataupun orang-orang yang tidak bersedekah, tidak berzakat, dia bala tu sebenarnya bukan mari hak akhirat, bala dunia pun tunggu. Sebab kita ni bila kita jadi seorang ustaz ni, kadang-kadang ni ada orang mari jumpa dengan kita, cerita masalah, kadang-kadang benda yang kita tanya selain daripada sembahyang, zakat. Keluar zakat ke tak? Sebab kadang kita rasa kita simpan duit tu tadi, pada pandangan mata kita makin kaya. Tuhan bagi satu-satu bala, kena molek anak pula buat masalah, kena molek hak tu pula, hak ni pula, bersusun-susun. Pas settle satu. Lalas sekali hak duit hak nak simpan tadi tu, simpan pun tak, bala pula mari. Wal'iyadu billahi min dzalik. Jadi kesan dia tu bukan sahaja di akhirat, tapi gambaran keburukan tu atas muka bumi tu pun dah ada dah Tuhan bagi gambaran. Ini sekadar cerita pengalaman secara umum. Bila tak sebutlah nama siapa-siapa kan, tapi pernah lah kadang-kadang bila orang bertanya, kita sebut berkait dengan, biasa orang sebut pasal semayang je, semayang niaga dah. Selain pada semayang, zakat wa iqamis solati wa ita'iz zakah. Allah Ta'ala pasangkan sekali. Sebab solat antara hubungan Allah makhluk dengan Allah, zakat hubungan makhluk dengan manusia, kan? Sebab tu antara tabiat Nabi tak tinggalkan benda-benda pada diri dia. Level Nabi lagi dah pula, setiap hari beri dulu, berhabis orang. Kita mungkinlah tak sampai level tu, tapi jangan lupa kepada kewajipan zakat 25% sahaja daripada bahagian kita. Satu lagi yang ketika mana keluar zakat, ni pesanan untuk diri saya pun sama kan. Jangan niat nak elok income tax, kemudian niat buat tu kerana Allah. Niat aku mengerjakan ibadah ni kerana Allah. Kerana zakat ini boleh memadamkan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, mudah-mudahan aku zakat ni terimalah zakat aku. Kalau kita niat nak elok lagi tempat lain, takut zahirnya nampak sampai, tapi batinnya tak sampai. Ruh pada amalan kita tu tak ada. Kan? Okey, kemudian sama sekali dia kata dan ia menyebutkan kelanjutan hadis ini. Dalam menafsirkan ayat ini, Al-Bukhari menyebutkan sebuah kisah yang diriwayatkan dari Hushaym dari Zaid bin Wahab. Ia berkata, aku menemui Abu Zar di Rawzah, dan kemudian aku bertanya kepadanya, apa yang telah membuatku sampai pada hari tempat ini? Ia menjawab, ketika itu kami berada di Syam, lalu aku membaca firman Allah, وَالَّذِينَ لَا يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dan orang-orang yang menimbulkan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka akan adanya sisa yang pelik. Maka Muawiyah berkata, yang demikian ini tidak dirujuk kepada kita, tapi hanya ditujukan kepada ahli kitab. Aku berkata, ini ditujukan kepada kita dan kepada mereka. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari hadis Ubaid bin Al-Qasim, dari Hushaym, dari Zaid bin Wahab, dari Abi Dzar. Ia menyebutkan hadis tersebut dengan tambahan, hingga perselisihan antara kami berdua semakin tajam. Maka ia mengirim surat kepada Utsman yang mengadukan perkaraku. Lalu Utsman mengirim surat kepadaku agar aku datang kepadanya. Lalu aku datang kepadanya. Ketika aku sampai di kota Madinah, orang-orang mengikutiku seakan mereka belum pernah melihatku. Hal itu aku ajukan kepada Utsman. Ia berkata kepadaku, bergeserlah sedikit. Aku jawab, demi Allah, aku tidak akan mundur dari apa yang pernah aku katakan. Di antara pendapat Abu Zar adalah haramnya menyimpan harta yang bagi pemberian nafkah pada keluarga. Dia fatwakan hal ini sekaligus menyeru dan memberikan dorongan
untuk melaksanakan fatwa ini. Ia juga bersikap keras kepada orang yang tidak menerima fatwa tersebut, sehingga Muawiyah mencegahnya, akan tetapi ia tetap bersikukuh dengan pendapat, berkeras dengan pendapatnya. Muawiyah khawatir kalau hal ini akan bernampak negatif terhadap masyarakat, maka ia mengadukannya kepada Amirul Mukminin Utsman agar membangunnya. Kemudian Utsman minta agar ia datang ke Madinah dan ia ditempatkan di Ramzah sendirian. Dan di tempat inilah dia wafat. Ketika itu masih dalam masa pemerintahan Utsman. Muawiyah benar mengujinya untuk mengetahui apakah ucapan Abu Dzar itu sesuai dengan perbuatannya. Dia memutuskan seseorang untuk memberikan 1,000 dinar kepada Abu Dzar, maka Abu Dzar langsung menginfakkannya. Allah. Kemudian setelah itu Muawiyah memutuskan si pembawa dinar tersebut kepada Abu Dzar dan berkata, sesungguhnya kemarin aku diputuskan Muawiyah kepada orang lain, tapi aku keliru. Oleh kerana itu kembalikanlah dinar yang seperti demikian. Abu Dzar berkata, dinar tersebut telah diinfakkan. Jika nanti aku memiliki harta, akan aku ganti. Allah. Dia kata apa? Ya. Yang pertama tadi, ada satu riwayat yang berkait dengan Abu Dzar. Abu Dzar daripada siapa? Al-Imam Bukhari dia cerita satu riwayat melalui jalur Husain daripada Sa'ad bin Wahab tentang kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari seorang sahabat Nabi kan. Cerita tentang ni. Kemudian sampailah berlaku perselisihan antara dia dengan Sayyiduna Muawiyah berkaitan dengan fatwa dia lah. Fatwa dia yang agak berat. Fatwa dia ni fatwa keras. Apa fatwa dia tadi tu? Dia kata haramnya menyimpan harta yang melebihi pemberian nafkah kepada keluarga. Allah. Kalau tangan ni ustaz pun tak lepas. Tak usah ada hak kaya-kaya ni. Ustaz pun jangan macam ni. Tak boleh simpan harta lebih. Sekadar awak belanja itu lebih. Jadi dia pun berkeras dengan fatwa dia ni. Bila dia keras, di sinilah Sayyidina Muawiyah datang bertemu dengan Sayyidina Uthman bin Affan tentang fatwa Abu Dzar. Sebab dia sahabat kan. Antara ni sebab dia ambil ayat tadi walladzina yaknizu nadh-dhahab. Kan. Kemudian bila bawa ni jadi Sayyidina Muawiyah pun kata tak boleh ni. Tak, fatwa ni keras sangat. Kemudian dia ditempatkan di Ramzah. Ramzah ni satu tempat yang asing daripada orang. Sebab fatwa dia ni boleh memberi mudarat, menyebabkan orang nampak apa dia negatif lah sekira-kira. Sebab dia ni memang orang zuhud sungguh kan. Orang zuhud sungguh. Sampai peringkat sekali Muawiyah nak test. Dia nak test sekali. Dia hantar budak bagi 1,000 dinar bagi kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Apa Abu Dzar buat? Dia ambil cerita dia beri ke orang lain tu. Tak ada cakap banyak lah. Lepas pada tu dia tahu, budak dia tahulah memang duit tu tadi diberikan infak kan. Lepas tu dia pun jumpa dengan Abu Dzar. Semalam aku ada beri, semalam ada tak duit, pegang duit kata. Tak ada, aku infak belaka. Tak usah teh-teh lah. Memang sungguh lah. Sebab tu ulama-ulama dulu, antara perkataan yang disebutkan oleh para ulama, ma'aradtu qawli ala fi'li illa khashitu an akuna mukadziban. Tidak aku membentangkan perkataan aku di atas perbuatan aku. Maksudnya perkataan dia tu dia buat dulu baru dia bercakap. Illa khashitu an akuna mukadziban. Melainkan aku bimbang aku ini berdusta. Jadi inilah level orang dulu. Level orang dulu. Jadi sebab itulah kita mohon pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan lah untuk kita sama-sama mujahadah mengikut jejak para sahabat. Kalau tak banyak pun boleh ikut sikit. Kalau tak mampu, paling tidak pun ikut dengan mampu dan mencintai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sebab cinta ni di antara satu sebab yang menyampaikan kita kepada orang tersebut, dan Allah Ta'ala himpunkan bersama dengan mereka sampai tahap macam ni. Tak ada lah orang bagi. Dulu kalau di Pulau Pinang tu saya lupa ada seorang tuan guru, saya lupa nama dia apa, saya pernah dengar cerita dia. Yang mana dia ni pun pesen ada perangai macam ni, baru lagi meninggal. Seorang tok guru, dia rajin i'tikaf di masjid lah. Dia orang bagi duit ke dia tak ada, dia mengajar, kemudian ada orang bagi ke dia, dibagi ke dia pun akan infak pada gelandangan, bagi. Hak bagi dia kadang-kadang anak murid dia pasal game mara gelandangan dia mari, dia ambil duit, dia pergi dia pakai baju lain pula. Dia pusing kali kedua. Pandai tu. Nak pitih lebih orang ke tak? Dia pergi kali kedua. Jadi orang tegur kata, "Syekh,
Jangan duk buat tu, ada hak orang tu le, tak apa dia kata. Kalau malam kat ada binti pula dia kata. Memang malam tu ada sungguh. Tak gitulah, ambil bagi. Jenis orang memang sampai peringkat ainul yaqin lah. Tak, dia punya rezeki dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ni semua jenis orang panggil level-level apa dia? Level-level karamah. Karamah ni benda yang Allah Taala pilih. Tak, bukan kata boleh tiba-tiba dia mari kita nak buat-buat macam tu. Tak. Okey, kemudian kita ambil sikit je ke bawah tu, kita ambil kan hadis ni sampai dekat hutang tu. Okay. Ali bin Abi Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawasanya ia berkata semuanya ayat ini berlaku secara umum. Dalam hadis sahih disebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar, "Ma yasurruni anna 'indi mithla Uhud dhahaban yamurru 'alayya thalathatu ayyamin wa 'indi minhu syai'un la dinarun awsaluhu lidain." Aku tidak suka jika aku memiliki emas sebesar gunung Uhud dan setelah lewat 3 hari aku masih memiliki sebagainya kecuali 1 dinar yang aku simpan untuk membayar hutang. Oh bro. Jadi tengok sikap yang ada pada Abu Dzar ni, kita tak pelik lah. Sebab apa Abu Dzar boleh sampai tahap macam tu? Wali besar. Sebab apa wali besar? Kerana dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak didik dia pun macam tu, maka tak pelik lah macam mana dia boleh berada pada tahap tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang didengar Abu Dzar ni, dia tengok Nabi. Kata Sayyidatina Aisyah pernah dapat makanan daripada daging yang dipanggang. Bila dia makan, dia berhenti makan. Dia kata aku bersama dengan Rasulullah, tidak pernah aku makan daripada tepung yang grade A yang duduk kat rumah aku. Dan tak pernah aku tengok Nabi ni kenyang 2 hari berturut-turut. Menyebabkan dia jadi sebab nak makan. Bukan dia cela kehidupan dia dengan Nabi, dia terkenang zaman dia bersama dengan Rasulullah dalam keadaan Nabi tak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Kita tak usah kata 2 hari berturut-turut, 5 kali, 5 waktu sehari kenyang. Patang lapar sikit dah. Dah kata orang dah. Kita kata ke diri kita sendiri lah. Jadi itu beza dah antara kita dengan Nabi. Kurang-kurang lah. Kalau tak mampu nak puasa sunat pun kita ajar lah. Jadi kurang makan sikit kan. Jadi dia kata, aku tidak suka jika aku memiliki emas sebesar gunung Uhud dan setelah lewat 3 hari aku masih memiliki sebahagiannya. Jadi Nabi nak beritahu, aku tak suka simpan harta di rumah aku. Aku tidak menyukai simpan harta di rumah aku kecuali 1 dinar yang aku simpan untuk membayar hutang. Jadi 1 dinar tu aku simpan sebab aku nak bayar hutang orang. Sebab apa sampai tahap macam ni? Sampai tahap macam ni, ya tak pelik lah macam mana sikap Nabi hak dia. Sebab tu arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yang saya pesan kat diri saya dululah. Allah Taala utuskan Nabi itu dengan 2 benda. Yang pertama, bil huda, ilmu yang benar. Yang kedua, dinul haq, iaitu perbuatan yang benar, perbuatan yang menterjemahkan ilmu yang dia ada. Barulah dinamakan orang tu al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama tu pewaris kepada Nabi. Kalau dia tak ada 2 benda ni, sama ada dia ada ilmu tapi tak ikut jalan macam mana dia ada ilmu, ataupun siapa-siapa. Ataupun dia rajin melakukan dia buat perbuatan benar tapi tak ada ilmu. Boleh ke Ustaz? Boleh. Ada tak orang mari sembahyang? Ada tak orang mari sembahyang tak tahu masbuk muafiq itu benda? Banyak. Mari sembahyang tak tahu hukum tentang perbuatan. Buat-buat ikut-ikut buta kan. Awak cerita bab rukuk iman, tapi tak faham benda yang dia i'tiqadkan banyak. Buat benda semata-mata taklid. Jadi kita tak nak ada 2 benda ni. Kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi. Kalau kita nak kenal apakah dia ciri-ciri al-ulama'u warasatul anbiya, ambil ayat kita baca tadi, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Huda bermaksud ilmu yang benar, dinul haq perbuatan yang benar. Itu dua benda. Jadi inilah sikap yang ada pada Nabi, inilah menyebabkan Abu Dzar tadi tu memang boleh jadi macam kata tu. Kan? Tapi bahaya sebab tu Nabi satu lagi sikap yang kurang, yang mungkin Sayyidina Abu Dzar kurang amalkan, iaitu Nabi ni di antara perbuatan Nabi kalau dengan dia Nabi syadid, kalau dengan orang lain Nabi tasamuh. Contoh solat subuh, antara perbuatan Nabi solat subuh ni Nabi mentakhirkan sedikit solat subuh. Qomat lewat, iqamah tu lewat.
Hatta sebab tu kalau tengok di Hadramaut sekarang ni pun dah disebutkan oleh rakan-rakan saya, memang semayang subuh tu dia agak lewat, kadang-kadang kat setengah jam. Wallahualam lah tempoh tu apa lama, tapi dia memang agak lewat. Kerana apa dia? Nabi nak suruh semua orang dan dapat barakah pagi lah. Dapat barakah waktu subuh. Sebab ada orang yang bekerja waktu siang letih, nak bangunnya agak lewat sikit, dan lah dia mandi-mandi siap nak pergi semayang Jumaat. Itu pada hak orang lain. Pada hak Nabi, sebelum subuh wajib kena bangun dah. Nisfahu awil qus minhu qalila qumil laila illa qalila. Bangunlah kamu sebelum subuh, wajib tahajud Nabi. Jadi hak Nabi bagi korang, Nabi bagi sikit. Semaya Mu'ah pun itu Nabi kata kepada Sayyidina Mu'adh bin Jabal, afattani ya Mu'adh, wajib panjang-panjang untuk timbulkan fitnah wahai Mu'adh. Tak belakang kamu ada orang tua, ada fitnah, maksudnya menyebabkan berat pada orang. Tapi bila Nabi semayang seorang sampai 5 juzuk baca. Kalau duduk belakang saja-saja nak ikut Allah. Itu seorang. Itu beza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya dan untuk orang lain. Jadi cukup sekadar itu dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Ada apa-apa soalan yang nak ditanya? Kita buka 1, 2 soalan kalau ada. Kalau boleh jawab lah, tak ada jawab kita tangguh dulu. Tak ada. Tak ada Tak ada apa-apa soalan, tak ada. Jadi cukup sekadar itu dulu. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah kelemahan diri saya sendiri, tertutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.